Baiklah, selamat pagi semua murid-murid. Kali ini sejarah kita mula lagi tajuk baru unit yang kedua iaitu negeri-negeri di Malaysia. Unit pertama sudah pun diselesaikan selama 5 minggu yang lalu, di mana murid-murid telah membuat aktiviti yang sama iaitu pembelajaran berasaskan projek. Tapi kali ini pembelajaran berasaskan projek dia ialah membuat nota. Jadi ini merupakan satu pertandingan secara individu di kalangan murid-murid ya. Jadi cikgu harap kamu semua akan cuba bersaing secara sihat untuk membuat nota yang paling bagus ya. Bukan saja cantik, kemas, malah dia sangat berinformatif ataupun padat, ringkas dan mudah difahami oleh semua murid. Nah, mari kita tengok apakah projek yang kita cuba jalankan dalam unit yang kedua ni ya. Okey, objektif yang perlu dicapai dalam unit 2 ini, cikgu sediakan di sini sebanyak 8. Kenapa ada 8? Sebab memang ini yang perlu capai ya, di mana murid-murid harus tahu menghuraikan asal-usul nama negeri. Dan yang kedua, mesti boleh menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja. Kemudian, murid juga perlu dapat menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri. Kemudian yang keempat, murid-murid harus boleh menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Dan yang kelima, mesti boleh menghuraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia. Selain itu, ada 3 lagi objektif yang secara tidak langsung harus dicapai ya oleh murid-murid. Pertama, murid harus boleh menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri. Kemudian yang seterusnya, boleh menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri. Dan yang terakhir, murid harus boleh menunjukkan rasa bangga terhadap warisan negeri-negeri di Malaysia. Nah, jadi ada 8 objektif yang perlu dicapai. Jadi, kamu akan ada 5 minggu untuk menjalankan projek ini. Kali ini minggu ke-6 ya. Sudah 5 minggu berlalu, ini minggu ke-6. Jadi kamu memulahkan pembelajaran berasaskan projek untuk unit kedua ini, yang mana tajuknya adalah negeri-negeri di Malaysia. Objektif yang perlu dicapai pada minggu ini adalah menghuraikan asal-usul nama negeri dan menyatakan kepentingan identiti negeri. Okey, aktiviti kali ini adalah pertama, menulis nota awan. Lepas ni cikgu akan terangkan bagaimana cara untuk menulis nota ya. Arahan. Di sini arahan. Murid harus boleh membaca nota atau maklumat yang ada dalam buku teks atau buku rujukan atau internet yang dimuat turun. Dari mana sahaja kamu dapatkan maklumat itu, pastikan maklumat itu tepat, betul. Paling selamatlah kamu guna buku teks kamu ya, sebab buku teks itu pun sudah cukup banyak memberikan maklumat mengenai negeri-negeri. Asal-usul nama negeri, setiap negeri yang ada di Malaysia. Okey, yang kedua, kenal pasti nama negeri yang terdapat di dalam negara Malaysia. Pastikan kamu tahu nama-nama negeri dia dan di mana dia terletak dalam peta tu. Kamu mesti tahu di mana dia terletak. Kemudian yang ketiga, menulis nota awan bagi asal-usul nama setiap negeri. Dan murid harus siapkan nota ini selama seminggu bermula pada hari ini, 24 Februari 2021 sehingga 3 Mac 2021. Nah, ingat itu, ini adalah projek yang kamu akan jalankan, pertandingan menulis atau membuat nota yang paling cemerlang. Okey, seterusnya, mari kita tengok sejarah tahun 6, cara-cara untuk membuat nota. Mari kita tengok jenis-jenis nota. Cikgu hanya akan perkenalkan 5 sahaja. Ada banyak jenis nota sebenarnya, tapi 5 sahaja yang cikgu akan perkenalkan. Kalau kamu mau lagi nota yang lain pun itu terserah dengan kamu. Yang penting cikgu perkenalkan 5. Pertama, sticky notes. Sticky notes ini adalah sticky notes yang mana kamu boleh lekat di rumah. Ya. Kamu boleh lekat di rumah. Okey, sticky notes ataupun nota yang
perlu dilekatkan. Nota dilekat. Ini nota ini kamu akan tulis. Nota ditulis pada kertas-kertas kecil. Yang melekat. Yang berpelekat. Berpelekat dan berwarna-warni. Dan berwarna-warni. Ada pink, ada warna-warni. Tujuan dia supaya dia menarik mata kita, menarik hati kita. Kita suka tengok kan. Sebab berwarna-warni, lepas tu melekat lagi. Kita akan lekat dia di mana? Di pintu bilik kamu kah? Di atas di dinding kah? Yang penting kamu nampak setiap hari. Itulah maksud dia sticky notes. Kegunaan dia setiap kamu boleh nampak terus. Kamu nak keluar sejak dari bilik, kamu nampak sudah, okey, boleh dihafal. Itu tujuan dia sticky notes ya. Kemudian file notes ataupun nota file. Nota file ini biasanya dia diletak di dalam file lah. Nota file. Okey, nota file ini maksudnya dia akan diletak di dalam file. Kamu ada file, lepas tu kamu tulislah nota tu pada kertas-kertas, lepas tu masukkan dia dalam file. Nota ditulis pada kertas, dan apa sahaja kertas yang kamu boleh gunakan. Tidak kisahlah bergariskah, tidak bergariskah. Okey, kertas dan masukkan dalam file. Okey, jadi file itu sebagai penyimpan nota. Okey, itu nota file. Ketiga, notebooks. Ini notebooks. Ini biasalah. Kalau dulu-dulu masa cikgu buat notebooks. Okey. Alright. Ini notes yang ditulis pada buku. Nota. Buku nota. Buku nota ni ikut buku lah, saiz buku kamu. Buku latihan kamu tu. Buku tulisan kamu tu. Kamu tulislah dalam buku nota tu. Itulah buku nota kamu. Kamu tulis. Kadang masa cikgu dulu, cikgu lipat buku nota tu menjadi setengah memanjang. Jadi maksudnya bila cikgu baca dia berlipat-lipat. Nampak cantik sikit. Begitu. Itulah nota, buku nota. Okey, ditulis dalam buku. Ini ditulis dalam buku. Buku tulisan kamu. Buku latihan. Okey, seterusnya pocket notes. Pocket notes ni maksud dia buku pocket, buku nota. Ada buku yang kecil tu kan, boleh beli di kedai ke apakah. Itulah buku-buku kecil yang boleh kamu buat lah. Ataupun kamu buat sendiri buku nota kah, berbentuk pocket yang senang untuk masuk dalam pocket kamu. Jadi senang untuk dibawa ke mana-mana. Jadi itulah buku pocket. Ya, buku pocket sangat sesuai untuk kamu bawa pergi sekolah lah. Sebab dia tidak mengambil ruang yang besar, dia mengambil ruang kecil sahaja. Jadi ditulis dalam buku yang kecil. Ditulis dalam buku kecil. Okey, buku kecil. Kemudian yang terakhir, post-it notes. Ini post-it notes ni, ini paling baguslah untuk yang main lukis gambar raja. Ada gambar raja kan, sesuai untuk bergambar raja. Kenapa? Sebab contohnya peta kan, bergambar raja. Contohnya peta. Kalau kamu lukis post notes, maksudnya di nampak, kamu boleh lekat di dinding. Lepas tu kamu boleh nampak dengan jelas, dengan gambarnya, dengan petanya, dengan apanya, semuanya ada di sana. Itulah post notes. Ya. Jadi kamu lekat di dinding besar, kamu lekat di sana. Adalah ditulis pada kertas besar. Ditulis pada kertas besar. Manila card biasanya. Cut Manila. Ni poster notes ya. Okey, jadi itu jenis-jenis nota yang cikgu perkenalkan. Jadi cikgu harap kamu faham apa dia jenis-jenis nota yang kamu boleh gunakan, yang kamu boleh buat sendiri di rumah ya. Okey, seterusnya
Kita tengok cara-cara menulis nota. Okey, cikgu perkenalkan 4 sahaja. Okey, cara-cara menulis nota. Bukan semua nota di dalam buku teks tu kamu salin. Kalau kamu menyalin, memang penat lah menyalin kan. Buat apa mau salin semua tu? Kamu ambil nota penting saja. Jadi salah satu cara ialah peta writing. Peta pemikiran. Peta pemikiran ini ada 8 semua. Peta pemikirannya ada 8. Jadi pilihlah salah satu, peta bui ke, peta titi ke, peta alir ke, peta bui berganda ke, peta bulatan ke, peta pokok ke, peta dakap ke, peta berbagai alir ke, mana-mana saja yang kamu fikir sesuai untuk nota kamu. Jadi kali ini untuk minggu ini kamu buat ini nota awan. Ini nota awannya. Inilah nota awan. Ini yang kamu kena gunakan untuk minggu yang pertama nih ya. Dalam minggu pertama kamu mula buat projek nih, kamu harus guna yang ini. Ini yang kamu harus guna ya, nota awan. Macam mana nak buat nota awan? Semua dalam bentuk awan lah. Di sini dia nota awan. Contohnya kalau kamu nak cerita tentang Sabah, bagaimana dia mula? Jadi buatlah nota awan tu. Lepas tu letak bagaimana dia boleh mula tu Sabah. Contohnya mungkin sebab nama dia mula daripada pisang. Pisang apa? Pisang Sabah. Contohnya. Buatlah awan-awan begitu. Itu kebaikan dia nota awan ya. Jadi kamu tulis. Biasanya dia akan ditulis dalam buku nota. Jenis yang paling sesuai adalah buku nota ataupun notebooks, buku nota ataupun poster notes ya, nota poster, berbentuk poster. Jadi poster notes. Dua ni sesuai jenis nota. Kan kamu belajar tadi jenis nota kan. Ini yang paling sesuai lah. Ini paling sesuai untuk minggu ni. Ini dengan ini. Ataupun kalau kamu mau file, mau beli lagi file, payah lagi kan. Terus teranglah yang kamu mau cantik, mau file, jadi mau beli lagi file, tulislah dalam bentuk kertas A4 kan. Lepas tu masukkan dalam file. Jadi ini 3 boleh. Sticky notes dia boleh juga, tapi banyaklah kamu kena buat sebab nama negeri kan. Banyak negeri, ada berapa negeri tu, 14 lah sticky notes kau kena buat. Jadi ini kalau ini masuk satu, boleh nampak satu kali dalam post-it notes tu kan, boleh nampak terus 14, boleh nampak semua tu. Tulis di sana. Nah, jadi cikgu sudah perkenalkan. Ini nota jadual. Nota jadual yang ini pun boleh juga kita guna untuk untuk asal usul nama negeri, tapi cikgu tidak mau kamu guna untuk ini kali ini. Kita mau buat yang ini ya. Nota awan. Jadi kamu buat nota awan ya, nota awan semua mula. Macam peta bui juga, tapi dia berbentuk nota awan lah. Begitu. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Ini yang petaminda di sini nih, dia gabungan, dia ada nota awan di sana. Tapi apa yang cikgu highlight di sini, dia adalah petaminda. Macam otak manusia nih, dia mula dari kepala tengah ni, lepas tu dia akan ada tu urat-urat otak. Itulah nota minda. Inilah maksud dia peta minda. Okey, jadi cikgu harap kamu faham apa yang harus kamu buat dalam minggu ini, dan kamu akan mula projek ini pada minggu ini ya. Okey kelas, itu sahaja, dan kamu boleh mula buat hari ini. Jadi mana-mana yang kamu sudah mula, boleh kamu gambar hari ini juga. Kalau siapa yang sudah siap pada hari ini, boleh gambar dan hantar kepada cikgu pada hari ini juga ya. Apa sahaja yang kamu sudah mulakan, kamu mesti gambar dan tunjukkan kepada cikgu, supaya cikgu boleh menyimak apa yang kamu sudah kerjakan pada hari ini ya kelas. Itu saja. Selamat belajar.